Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dihormati Yang Tua Yadim Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Hasan, semua warga Yadim, penalis jemputan, kalangan ilmuwan, pimpinan NGO, hadirin ini kata sekalian. Kita sedang menghadapi wabak pandemik COVID-19. Bagi orang Islam, ini adalah ketentuan Allah yang mentarbiah dan mendidik kita. Firman Allah Ta'ala, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Demi sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sedikit daripada rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda, kehilangan jiwa, kehilangan harta benda, dan lain-lain. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Iaitulah mereka yang apabila timpa bencana, mereka ingat kepada Allah dan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua daripada Allah, milik Allah. Dan kami akan dipanggil kembali kepadanya. Kita mesti sedar bahawa diri kita, segala nikmat yang kita terima, ada jasad kita, dalam seluruh kehidupan kita adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Yang ditugaskan kepada manusia, makhluk yang diletakkan di atas muka bumi, dengan 3 tujuan yang penting. Mengapa mereka diciptakan? Yang pertama, manusia diciptakan untuk memperhambakan diri kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri kepadaku. Yang kedua, tujuan mereka diciptakan ialah mentarbiyah bumi, disebutnya khilafah ataupun siasah. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, Tuhan berkata, aku nak ciptakan makhluk manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Lalu malaikat bertanya, meminta penjelasan. Adakah engkau nak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, menumpahkan darah,
Padahal kami sentiasa memuji-memuja-Mu, wahai Tuhan. Tuhan menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Yang ketiga ialah menunaikan amanah melaksanakan hukum Allah Ta'ala di atas muka bumi. Berpandukan firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal jibal. Fa'abain an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang, supaya mereka menunaikan satu perkara yang dinamakan amanah, tanggungjawab. Bila mereka faham apa amanah tanggungjawab itu, mereka enggan, takut untuk memikulnya. Namun manusia bersedia untuk memikulnya. Sesungguhnya kalangan manusia itu ada yang zalim, ada yang jahil. Itulah tujuan manusia dijadikan Allah di atas muka bumi. Dengan naluri dan fitrah yang ada pada diri mereka. Berbeza dengan makhluk yang lain. Mereka punya roh seperti malaikat. Mereka punya jasad seperti binatang. Mereka punya akal berbeza dengan binatang. Mereka ada nyawa bergerak, tidak macam kayu dan batu. Dan mereka hidup bermasyarakat. Tak boleh hidup sendirian. Dengan sifat-sifat yang ada ini, maka makhluk manusia yang paling layak berada di atas muka bumi. Bukan sahaja untuk beribadat seperti malaikat, memperhambakan diri kepada Allah. Dalam masa yang sama untuk memakmurkan bumi, mentadbir, menjalankan kewajipan khilafah ataupun siasah. Khilafah itu dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan ad-din, iaitu Islam, ajaran Allah, petunjuk Allah. Dan siasah, mentarbiyah dengannya. Dihuraikan oleh hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah, politik, mentarbiyah mereka ialah Nabi-Nabi alaihissalam yang menerima wahyu daripada Allah. Menjadi contoh pada orang lain. Oleh kerana manusia hidup bermasyarakat. Bermasyarakat madani. Dengan sifat-sifat yang ada. Mereka mesti mentadbir dan mengurus. Menunaikan tanggungjawab. Melaksanakan perintah Allah. Ada suruhan dan ada larangan. Apabila bukit buka, gunung ganang mengetahui, kalau ditunaikan suruhan dan larangan dengan baik, masuk syurga. Kalau tak tunai dengan baik, masuk neraka. Allah Ta'ala menguji dengan perkara ini. Menyebabkan langit, bumi, bukit buka tak berani menerima amanah tanggungjawab ini. Manusialah yang menerimanya. Dengan syarat mereka mesti mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Dan mengendalikan urusan kehidupan. Dalam semua situasi dan realiti. Dalam pertemuan hidup di alam dunia ini. Sama ada dalam masa aman, masa huru-hara, masa sihat, masa sakit,
Masa biasa, masa darurat. Islam punya petunjuk dalam semua keadaan ini. Maka kerja Islam boleh berjalan sepanjang masa. Dalam suasana wabak. Pernah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bertanyakan Rasulullah tentang taun. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Tuhan turun bencana taun? Nabi kata, azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada siapa yang dikehendaki dengan hamba-Nya. Untuk menguji hamba di atas muka bumi. Jadi rahmat kepada orang yang beriman. Barang siapa yang berada dalam keadaan bencana, wabak, dia sabar dan yakin kepada qadar takdir Allah dengan ikhtiarnya, dia mendapat pahala syahid. Ada riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, hadis riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Bila berlaku wabak, bila dengar berita wabak, jangan pergi ke negeri itu. Orang yang ada dalam wabak tak boleh keluar. Jangan menjangkiti orang lain. Berpandukan pada hadis la darara wala dirar. Tidak boleh menyebabkan mudarat dan menyebabkan mudarat pada orang lain. Kurantil diajar di Islam. Dengan makna Islam boleh dilaksanakan dalam semua keadaan. Di masa wabak ini, kita disuruh oleh Allah menggunakan akal yang Allah Ta'ala beri. Gunakan akal yang Tuhan beri ini. Mengikut sempadan halal dan haram. Dalam keadaan darurat, yang haram dihalalkan dengan qada yang tertentu. Ada hukum dia. Ini peluang kepada kita memperkenalkan Islam. Bagaimana Islam menangani masalah wabak. Bermula daripada mendidik diri manusia supaya bersabar menghadapi ujian ini. Dalam masa yang sama menggunakan akal untuk mengkaji dan menyelidik. Melepaskan diri dari wabak ini. Dalam masa yang sama boleh menolong orang buat kebajikan. Tolong orang ditipu wabak. Tolong orang menghadapi kesusahan. Mendapat pahala sabar, pahala syukur. Pahala ilmu yang bermanfaat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Banyak ruang-ruang melaksanakan Islam. Jangan kita berfikiran jumud. Duduk saja-saja dalam suasana wabak. Tidak boleh. Orang Islam boleh bekerja dalam semua keadaan. Keadaan darurat, keadaan aman, keadaan wabak. Semua ada ajaran di Islam. Peranan pendakwah mesti proaktif. Bukan saja aktif, proaktif. Berperanan memperkenalkan Islam. Dalam semua keadaan, khususnya dalam keadaan manusia yang terdesak. Dan terdesak ini, amal kebajikan boleh menarik orang kepada Islam. Memperkenalkan apa dia Islam dalam masa yang sama, buat kebajikan, menarik orang pada Islam. Bukan kita bersyarah saja. Termasuklah khidmat, perubatan, dan khidmat berbagai jenis kebajikan. Khidmat, nasihat dan sebagainya. Maka peranan Yadim sangat besar. Termasuk memberi faham kepada rakyat tentang darurat. Banyak orang tak faham tentang darurat ini. Ada orang tak perlu darurat ni. Biasa saja.
seolah-olah dia duduk di planet, bukan planet bumi. Planet bintang. Kalau kita duduk datang ke bumi ini, kita mesti menghadapi ujian. Kadang-kadang darurat. Ini maksud darurat yang perlu kita faham. Darurat itu pula ada darurat yang perlu disegerakan tindakannya. Yang boleh dibincang. Dan darurat ini boleh diambil tindakan yang tegas. Demi menolak mudarat dan menarik maslahat yang diajar oleh Islam. Ahli undang-undang boleh bincang dari segi undang-undang. Ahli perubatan dari segi perubatan. Motivasi dari segi motivasi. Dan sebagainya. Banyak peranan. Kita mesti bekerja secara berjamaah, secara berpasukan. Mengikut kebolehan masing-masing, kemampuan masing-masing. Dalam suasana, walaupun dikatakan fardu kifayah, ilmu adalah fardu kifayah. Tetapi bagi orang yang khusus mengetahui bidang dia, menghadapi darurat, lapangan dia, fardu ain pada dia dalam bidang itu. Kepada orang Melayu, fardu kifayah ni sembahyang jenazah. Tak ada yang lain. Sembahyang jenazah ni fardu kifayah ni. Padahal semua keperluan manusia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau tak ada orang lain yang tahu, dia tahu. Fardu ain pada dia. Walaupun perkara dunia, sebagai contohnya, dia tahu dalam ilmu perubatan, orang lain tak tahu. Fardu ain pada dia. Fardu ain ni bukan saya sembahyang 5 waktu. Termasuklah menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan diri manusia, mewujudkan keamanan bagi manusia. Jaga keselamatan manusia ini termasuklah perkara khilafah, perkara ibadah, perkara amanah yang menjadi peranan manusia dalam muka bumi Allah SWT. Itu perkara dasar yang dapat saya nyatakan dalam masa yang akan ini. Mudah-mudahan manfaat pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu tadi ucapan perasmian penutup oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang mengupas secara ringkas beberapa kefahaman asas dari sudut kacamata agama kita, agama Islam, juga beberapa peranan penting yang perlu dimainkan oleh kita semua. Penggerak-penggerak NGO, termasuklah masyarakat awam, ibu ayah, guru-guru, para pendidik dan semua yang masing-masing mempunyai tanggungjawab dan tugas masing-masing dalam berhadapan dengan proklamasi darurat dan masa depan gerakan dakwah di Malaysia ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, mewakili Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini, khususnya para pemimpin NGO, pemimpin-pemimpin kluster daripada kami Majlis Amal Islami Malaysia, MAIM Yadim, sebuah badan yang menaungi tidak kurang 280 buah NGO yang berada di seluruh Malaysia, yang aktif berada di lapangan, yang bergerak kerja bersama dengan denyut nadi masyarakat rakyat kita di luar sana. Begitu juga tuan-tuan dan puan, kami nak ucapkan juga doakan kepada pasukan di balik tabir kita, antaranya menganjurkan bersama kita pada hari ini daripada bahagian penyelarasan NGO dan rakan strategik di bawah sektor pembangunan ummah dan wanita Yadim, begitu juga di bawah tim di balik tabir kita, bahagian media dan teknologi dakwah yang tidak jemu-jemu tuan-tuan, sibuk mereka dengan norma baru ni, dakwah di dalam talian khususnya, pengisian ilmu. Maka inilah tim-tim yang bergerak kerja secara bertungkus lumus, termasuklah berlumus tungkus bagi menjayakan sebarang program, khususnya pada hari ini webinar
isu darurat COVID-19 dan masa depan gerakan dakwah di Malaysia ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi terima kasih banyak. Bertemu lagi dalam siri-siri seterusnya. Jangan lupa like page Yadim, share page ini kerana kita mempunyai cita-cita yang besar. Kita nak merakyat isu dakwah ini tidak hanya lagi menjadi eksklusif dan mewakili yang di-Pertua Yadim sebagaimana yang ada di komen kita ni, tuan-tuan. Ustaz Nasruddin mengucapkan terima kasih buat seluruh warga kerja webinar dari Majlis Amal Islami Malaysia dan seluruh warga Yadim yang menjayakan webinar memahami isu darurat pada hari ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita akhiri dulu dengan bacaan doa ringkas, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin alladzina yujahiduna fi sabilik وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل أرض الإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Moga Allah berkati pertemuan kita, moga Allah redha apa yang berlaku sepanjang hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, salin nombor akaun Maybank di skrin masing-masing. Itulah nombor akaun untuk anda membuat saham di hari akhirat. Infaklah di akaun Yadim untuk kami terus menggerakkan gerak kerja dakwah ini, insya-Allah. Wallahu alam. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Webinar isu darurat COVID-19, NGO Islam dan masa depan gerakan dakwah. Wallahu alam. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya mohon maaf salah silap. Bertemu lagi. Fastabiqul khairat. Tangguh tasbih kafarah surat Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.